Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami dari kumpulan 8 akan membahaskan berkenaan bidang geografi di bawah tajuk pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim dan kaitannya dalam pendidikan Islam. Jom kita sama-sama saksikan perbahasan daripada kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita tengok kepada pengenalan topik ini, yang mana kami kumpulan 9 akan mengaitkan bidang geografi dengan pendidikan Islam. Okey, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan pergerakan bumi yang sangat unik dan juga ajaib, iaitu melalui proses-proses yang dikehendakinya yang menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadikan pergantian malam dan juga siang, proses kejadian hujan, pergerakan bumi pada paksinya. Pengaruh pergerakan bumi merupakan salah satu geografi fizikal yang mana ia merupakan ciptaan Allah yang memberikan manfaat terutamanya kepada manusia. Sebahagian daripada proses pergerakan bumi ini telah diterangkan di dalam subjek geografi. Namun begitu, kalau kita tengok, huraian dalam aspek geografi fizikal paling banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim yang dikaji dan juga telah diteliti oleh manusia tentang pembentukan dan juga pergerakan bumi. Jadi tujuan dan juga penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti sejauh mana murid tingkatan 3 Ummu Aiman di SMKA Naim Lil Banat, Kota Baru, Kelantan untuk menghubung kaitkan subjek geografi iaitu pengaruh pergerakan bumi dalam subjek pendidikan Islam yang telah dipelajari dalam menjawab 6 soalan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Jadinya berdasarkan soal selidik yang telah kami selidiki, kami mendapati bahawa segelintir murid yang dapat menghubungkan subjek geografi dan juga subjek pendidikan Islam. Oleh itu, hal ini dapat dibuktikan bahawa pembelajaran subjek teras di sekolah haruslah diintegrasikan ke dalam ilmu nakli iaitu ilmu Al-Quranul Karim. Oleh itu, melalui kajian ini, kami berharap setiap individu ataupun setiap murid menyedari bahawa pentingnya untuk manusia mempelajari ilmu geografi ini adalah untuk memahami persekitaran dengan lebih mendalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Muhammad Yusof, nombor matrik 2202589, ingin membentangkan hasil kajian berkaitan hubungan antara pelajaran geografi dan mata pelajaran pendidikan Islam. Kajian saya meliputi pelajaran geografi tingkatan 2 dalam bab 3 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Di bawah bab ini, saya akan mengaitkan subtopik cara pergerakan bumi iaitu bumi berputar atas paksinya dengan topik pendidikan Islam tingkatan 2 bertajuk kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di bawah subtopik bukti Allah bersifat Al-Qadir. Baiklah, dalam subjek geografi, pelajar telah mempelajari cara bumi berputar atas paksinya iaitu bumi akan bergerak mengelilingi matahari bersama-sama planet yang lain. Matahari akan bertindak sebagai pusat bagi segala pergerakan planet-planet ini. Bumi pula mempunyai satelit semula jadi iaitu bulan yang akan bergerak bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Semasa beredar mengelilingi matahari, pada masa yang sama bumi juga akan berputar di atas paksinya. Kadar putaran bumi yang lengkap ini mengambil masa selama 24 jam ataupun sehari. Oleh itu, pelajar dapat mengaitkan antara pembelajaran geografi dengan pembelajaran pendidikan Islam yang mana bertajuk kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di bawah subtopik bukti Allah bersifat Al-Qadir, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. Sadaqallahul Azim. Yang mana maksud daripada surah Al-Ankabut ini, Allah menyebut, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mereka tergamak berpaling dari jalan yang benar? Berdasarkan ayat 61 surah Al-Ankabut ini, murid dapat merumuskan tentang kefahaman mengenai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala iaitu Al-Qadir. Yang mana ayat ini menceritakan kepada murid bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang berkuasa menguasai seluruh alam meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala yang lain. Dan melalui pembelajaran ini, murid dapat menghubungkaitkan antara ilmu pengetahuan tentang geografi dan pendidikan Islam. Murid juga akan dapat mengukuhkan lagi keimanan mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang maha berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak dan juga ilmunya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertawakal itu hanyalah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dalam kerajaannya, maka wajiblah kita menjadi hamba yang taat dan patuh akan segala perintah dan larangannya. Siang dan malam yang silih berganti mempunyai banyak sangat manfaat, terutamanya kepada manusia. So dengan ayat ini iaitu surah Al-Jasiyah, yang mana Allah memberi satu gambaran kepada kita untuk kita mentadabbur alam dengan mengaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadinya dengan mempelajari subjek geografi, ia juga dapat dijadikan kita sekaligus seiringan dengan Al-Quran yang dapat memperteguhkan keyakinan dan juga keimanan kita kepada Allah. So ia sangat penting kepada murid untuk mempelajari subjek geografi kerana ia mempunyai perkaitan dengan Al-Quranul Karim. Okey, kalau kita lihat pada paparan ini, kita dapat lihat bahawa pendidikan Islam ini tingkatan 2, topik yang ke-11 iaitu kekuatan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, mempunyai perkaitan dengan subjek geografi iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan juga iklim. Iaitu antaranya ialah pergerakan bumi yang mana ia boleh menyebabkan pertukaran siang dan juga malam. Okey, hal ini dapat dilihat bahawa dalam ayat Al-Quran surah Al-Jasiyah yang menyebut surah Al-Jasiyah ayat yang ke-5 yang bermaksud, dan pada pertukaran malam dan juga siang yang silih berganti, dan juga pada rezeki yang diturunkan oleh Allah dari langit, iaitu hujan. Lalu ia hidupkan dengan tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta pada peredaran angin. Semuanya itu adalah mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kekuasaannya serta keluasannya dan rahmatnya bagi kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asma binti Muhammad Daud 2202612 akan menyambungkan perbahasan tentang perkaitan subjek geografi tingkatan 2 iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim yang merangkumi pergerakan dan putaran bumi serta peredaran bumi dengan pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Saya akan menyambungkan perbahasan yang telah dibahaskan oleh kawan saya Nur Ashikin sebentar tadi, iaitu tentang pertukaran malam dan siang. Baik, di bawah tajuk yang sama iaitu pertukaran malam dan siang, terdapat perkaitan antara subjek geografi dengan pendidikan Islam tingkatan 2 iaitu di bawah
Pelajaran yang ketiga bidang Al-Quran iaitu luasnya kuasa Allah. Baik, dapat kita lihat di sini satu potong ayat Al-Quran iaitu daripada surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 27. Baik, ayat Quran yang terlibat di sini iaitu firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Iaitu surah Ali Imran ayat 27. Baik, ayat ini perlu pelajar kaitkan dengan subjek geografi yang mereka pelajari. Baik, mari kita lihat maksud potongan ayat satu persatu. Okey. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail, iaitu Allah berfirman, maksudnya Allah berfirman, engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Okey. Ayat yang seterusnya iaitu wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Okey, baik. Yang seterusnya, maksud ayat potongan ayat yang seterusnya, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, iaitu yang bermaksud dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Jadi potongan yang pertama daripada ayat tadi jelas menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memasukkan malam ke dalam siang sehingga siang menjadi lebih panjang daripada malam. Dan Allah jugalah yang Maha berkuasa memasukkan atau menukarkan siang ke dalam malam sehingga malam menjadi lebih panjang daripada siang. Jadi melalui ayat tadi terdapat hubung kait peredaran bumi mengelilingi matahari yang telah mereka pelajari dalam subjek geografi, yang mana kesan itu juga menyebabkan kita lihat di sebahagian negara pada waktu malam menjadi panjang dan tempoh waktu siang menjadi pendek. Kata-kata ini juga dipetik daripada Al-Falaki 2019. Okey, dalam subjek geografi, pelajar akan pelajari bahawa bahagian yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang dan bahagian yang tak menerima pancaran matahari akan mengalami waktu malam. Dan terjadilah pertukaran waktu siang dan waktu malam. Dan juga kita dapat lihat setiap pagi matahari akan terbit pada sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Seterusnya kita pergi kepada maksud potongan ayat seterusnya, iaitu Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Seperti apa? Seperti kita dapat lihat gambar yang ditayangkan, iaitu ayam keluar dari telur dan tumbuhan dari biji-bijian. Dan juga sebaliknya, Allah juga Maha berkuasa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, seperti keluarnya telur dari ayam dan biji-bijian dari tumbuhan. Dan pada potongan ayat yang terakhir, iaitu Allah juga berkuasa memberikan rezeki kepada sesiapa yang Dia kehendaki, baik yang beriman maupun yang kafir, akan perintahnya tanpa ada perhitungan. Dari melalui penjelasan ayat tadi dapatlah kita lihat bahawasanya tidak ada sesiapa pun yang mampu mempersoalkan kekuasaan Allah terhadap kejadian alam semesta serta kurniaan yang diberikan kepada sesiapa sahaja, baik berupa kekuasaan, kekayaan, kemudahan mencari rezeki, dan setiap apa yang diaturkan oleh Allah haruslah dijadikan ibrah serta pengejaran dalam kehidupan seharian. Dan sebagai pendidik, perlu kita titik beratkan kepada pelajar supaya sentiasa mengaitkan dengan kekuasaan Allah terhadap setiap apa yang berlaku dan apa yang dipelajari dalam pelbagai ilmu. Sekian sahaja daripada saya berkaitan antara subjek geografi, iaitu dalam tajuk peredaran bumi, pertukaran malam dan siang, berkaitannya dengan subjek pendidikan Islam tingkatan 2 di bawah tajuk luasnya kuasa Allah. Mari kita lihat perbahasan yang seterusnya berkaitan subjek pendidikan Islam dengan geografi yang dipelajari oleh pelajar. Okey. Topik yang berkaitan dengan pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim kita boleh tengok adalah proses kejadian hujan. Okey. Yang bermaksud kita boleh tengok dari surah Al-Mu'minun lah. Ayat yang bermaksud, dan kami turunkan air langit satu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan kami pasti ataupun berkuasa melenyapkannya. Surah Al-Mu'minun, yang mana kita boleh tengok aspek ilmu ialah berkaitan dengan topik akidah sebenarnya, kan? Topik apa dia? Topik Al-Qadir, iaitu Allah bersifat Al-Qadir, yang mana Allah ni berkuasa untuk apa dia? Berkuasa untuk menentukan sesuatu perkara. Kita boleh tengok inilah bukti kekuatan dan kekuasaan Allah. Yang mana tajuk ini juga
iaitu tajuk kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam pendidikan, dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2. Okey. Jadi ada juga tafsir daripada Ibnu Katsir lah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutlah bahawa Allah ni nikmat ni Allah ni bagi apa dia? Terlalu banyak nikmat dekat hamba dia. Tapi nikmat tu sampai tidak terhitung, tak terkira. Dan menurunkan hujan mengikut keadaan tertentu juga merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar yang kita boleh tengok kan. Contohnya lah kan, sekiranya Allah ni tidak menurunkan hujan mengikut keadaan tertentu, bagaimana jadi dekat tumbuh-tumbuhan kan? Contohnya air itu terlebih, bagaimana? Mesti pokok tumbuhan tu akan mati kan. Begitulah juga. Sebab itulah juga Allah turunkan hujan mengikut keadaan tertentu. Tidaklah pokok ni mati, tidaklah kita ni tidak, apa orang kata, tidak terlalu sedikit dan juga tidaklah terlalu banyak. Okey. Jadi menerusi dari itu tadi kita boleh nampaklah bukti kekuatan dan kekuasaan Allah, yang mana kita kena percaya bahawa Allah tu bersifat dengan Al-Qadir, yang mana Allah ini berkuasa menentukan sesuatu lah. Yang mana bila kita ni meyakini bahawa Allah bersifat Al-Qadir, kita akan menambahkan iman kita. Okey. Jadi daripada aspek pendidikan Islam tu juga ini itu berkaitan dengan akidah, yang mana kita dapat tengok dia berkait dengan apa dia, tajuk kita iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, itu dalam subjek ataupun mata pelajaran geografi ni. Kita boleh dikaitkan dengan surah Al-Mu'minun tadi, yang mana bagaimana proses penurunan hujan tu sendiri. Okey. Yang mana kita tengok bagaimana proses kejadian hujan ni sendiri. Kita tengok hujan ni sebenarnya merupakan satu proses yang amat kompleks lah. Okey. Yang mana kalau kita tengok dalam kamus ilmiah lah, hujan ni merupakan suatu kejadian jatuhnya air dari atmosfera menuju kepada permukaan bumi. Okey. Yang mana kita boleh tengok ada 3 tahap lah. Tahap apa? Tahap proses kejadian hujan. Yang pertama, evaporasi. Okey. Yang kedua, kondensasi, dan yang ketiga adalah presipitasi. Okey. Yang mana kita tengok bagaimana terbentuknya hujan. Evaporasi ni macam mana? Iaitu proses perubahan molekul dalam keadaan cair dengan spontan menjadi apa dia? Menjadi gas. Ataupun kita boleh katakan menjadi wap air lah. Ataupun kita boleh katakan juga iaitu apabila matahari memanaskan sungai dan lautan, jadi air tu air akan menjadi wap air dan naik ke udara. Jadi proses ini dinamakan proses evaporasi. Kemudian kita tengok proses yang seterusnya iaitu kondensasi. Yang mana kondensasi, bagaimana itu kondensasi? Yang mana apabila titisan air ni yang bersama-sama dengan pelbagai gas dan zarah debu ni bergabung untuk membentuk apa dia? Membentuk awan. Jadi proses ini kita namakan dia kondensasi. Proses ketiga, apabila awan terlalu berat dan ia tidak dapat menampung lagi jumlah air yang di dalamnya, maka ia akan pecah dan akan apa dia? Akan menghasilkan titisan hujan. Okey, proses ini dinamakan presipitasi. Okey. Jadi kita boleh tengok menerusi pengaruh ataupun topik pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim, kita dapat lihat yang kita boleh kaitkan dengan subjek pendidikan Islam, iaitu dalam bidang akidah. Yang mana bila kita memerhati ciptaan Allah, bila kita memerhati kekuatan dan kekuasaan Allah, kita akan dapat meningkatkan apa dia? Keimanan kita lah, dan kita dapat tahu yang setiap apa yang berlaku ni ia berkait satu sama lain. Macam contoh kita tengok contoh tajuk ni adalah berkenaan dengan subjek dalam subjek mata pelajaran geografi kan. Kita boleh tengok dia sangatlah berkait dengan pendidikan Islam, yang mana tengok kaitannya ilmu dalam geografi dengan pendidikan Islam ataupun kaitkan dengan bidang akidah, yang mana dalam Islam ataupun dalam Al-Quran, kalau kita tengok surah Al-Mu'minun tadi dah dinyatakan berkenaan dengan berkenaan dengan Allah turunkan hujan kan. Jadi itulah perkaitan antara proses ataupun proses kejadian hujan dengan bidang akidah dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 2. Okey, itu sahaja daripada saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hazikah binti Muhammad Razali 2202599. Bagi slide ini, kita dapat melihat bagaimana perkaitan antara subjek pendidikan Islam dan geografi melalui penciptaan langit dan bumi. Melalui subjek pendidikan Islam tingkatan 2, topik pelajaran 11, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 99. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Artinya, dan apakah mereka tidak memerhatikan bahawasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya. Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ingin membantah orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan dengan mengatakan apakah mereka tidak melihat dan memperhatikan bagaimana Allah menciptakan mereka daripada tiada menjadi ada. Begitu juga langit dan semua isinya, dan bumi dengan segala benda dan makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia sendiri. Allah mengaitkan manusia yang memilih kekafiran dan tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan dengan penciptaan langit dan bumi, di mana penciptaan langit dan bumi ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada dan tidak mustahil untuk menghidupkan mereka kembali selepas mati. Antara penciptaan langit dan bumi, manakah yang diciptakan terlebih dahulu? Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah mengatakan bahawa bumi telah diciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Maksudnya, dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian dia berkehendak menuju ke arah langit. Lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ibnu Katsir juga mengatakan bahawa Allah Subhanahu Taala menyebutkan dia telah menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum langit, iaitu kerana bumi diibaratkan sebagai pondasi ataupun benda asas, kemudian baru diciptakan langit itu sebagai atap. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa terdapat dalil nakli yang mengatakan bahawa bumi diciptakan terlebih dahulu sebelum langit. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nur Najwa binti Basri. Nombor metrik 2202554. Saya daripada program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam USIM. Baiklah, setelah kita melihat kepada kekuasaan Allah dan sifatnya Al-Qadir, saya ingin meneruskan satu lagi perkaitan daripada kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Kesan tersebut terjadi apabila berlakunya putaran dan peredaran bumi mengelilingi matahari. Untuk itu, saya akan mengulas tentang kesan peredaran bumi yang mana telah berlakunya fenomena gerhana, iaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Tajuk fenomena gerhana ini adalah kesinambungan di dalam mata pelajaran geografi tingkatan 2 yang mana merupakan mata pelajaran yang telah kami kaji dalam kumpulan saya ini. Melihat kepada kepentingan integrasi dalil nakli dan akli dalam merenung sesuatu bukti
bukti penciptaan Allah, saya tertarik untuk mengaitkan pensyariatan ibadah apabila berlakunya sesuatu fenomena gerhana. Jadi setelah saya mengkaji, saya dapati KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia telah menggariskan tajuk ibadah solat sunat gerhana di bawah bidang fiqh dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4. Maka saya lihat di dalam topik ini, murid dapat merumuskan ibadah solat sunat gerhana serta dapat mengamalkannya. Hal ini kerana pertama sekali di dalam tajuk ini, murid telah mempelajari tentang dalil berkaitan gerhana bulan iaitu surah ayat yang terdapat di dalam surah Yasin ayat ke-39 yang mana Allah telah berfirman, dan bulan pula kami takdir beredar melalui beberapa peringkat sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya yang berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Baiklah, saya mengkaji dalam tajuk ini, murid telah mempelajari tentang asas geografi fizikal iaitu berkaitan dengan fenomena gerhana di dalam mata pelajaran geografi, dan saya lihat apabila murid mempelajarinya pula di dalam pendidikan Islam ini, ia adalah sesuatu yang boleh dapat mengintegrasi mereka dalam memikirkan tentang kaitannya teori dan terdapatnya juga dalil daripada bukti penciptaan Allah. Jadi di dalam topik ini, murid akan mempelajari apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat gerhana. Apakah hukum solat sunat gerhana dan bagaimanakah cara melaksanakan solat sunat gerhana juga turut terdapat dalam topik ini yang mana guru boleh mempraktikkannya secara amali. Malah di dalam topik ibadah solat sunat gerhana ini juga, murid mempelajari tentang dalil pensyariatan solat sunat gerhana berdasarkan hadis daripada riwayat Muslim iaitu daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan ialah tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Maka apabila kamu melihat gerhana, maka berdoalah dan dirikanlah solat hingga gerhana tersebut berlalu. Iaitu daripada riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah telah menggariskan bahawa ibadah solat sunat gerhana ini terjadi kerana kekuasaan Allah, kerana tanda kekuasaan Allah. Bukannya kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Hal ini kerana sewaktu peristiwa gerhana ini berlaku, terjadi kematian putera baginda iaitu yang bernama Ibrahim. Maka masyarakat Arab Jahiliyah mempercayai gerhana ini berlaku sebagai tanda kematian seseorang. Maka Rasulullah menegaskan ianya bukan kerana kematian seseorang ataupun berkaitan dengan kehidupan seseorang, sebaliknya adalah tanda kekuasaan Allah. Maka Rasulullah mengajak umat ketika itu untuk mendirikan solat sunat gerhana dan berdoa. Murid juga akan mempelajari bilakah pensyariatan solat sunat gerhana. Jadi di dalam topik ini murid akan tahu bahawa solat sunat gerhana matahari ini telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah bertepatan dengan peristiwa meninggalnya putera Nabi iaitu Ibrahim. Manakala solat sunat gerhana bulan pula berlaku pada tahun kelima Hijrah. Jadi saya nak lihat di dalam topik ini murid akan dapat menyeimbangkan teori berkaitan dengan fenomena gerhana yang telah mereka pelajari di dalam mata pelajaran geografi dan mengintegrasinya di dalam ibadah iaitu dengan melakukan solat sunat gerhana apabila melihat sesuatu fenomena gerhana ini berlaku. Jadi sekian itu sahaja integrasi di antara dalil nakli dan akli di dalam sesuatu ibadah berdasarkan ilmu geografi yang telah saya kaji di dalam tajuk pengaruh peredaran bumi terhadap cuaca dan iklim.
Sekian, terima kasih.